Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini insya-Allah kita sambung balik bacaan kita Usul Tauhid, yang mana kita masuk tajuk yang membicarakan tentang ilmu yang wajib dipelajari, muka surat 5 ni. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, babun fi bayanil ilmi alladhi yajibu alaina an natlubahu. Ini suatu bab pada menyatakan ilmu yang wajib atas kita menuntut, mengetahui akan dia. Baik, jadi dalam tajuk ni dalam bab ini membicarakan mengenai ilmu yang wajib di atas setiap muslim mempelajarinya, yang termasuk di bawah ilmu fardu ain. Baik, kita tengok yang pertama. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu yang dikehendak di sini iaitu ilmu syarak yang dua bahagi. Baik, dia kata dalam tajuk ini ilmu yang wajib kita tuntut. Maka dia kata apa? Ilmu yang dimaksudkan di sini ilmu syarak. Ilmu yang dimaksudkan ilmu syarak, itu ilmu syariat, ilmu yang disyariatkan oleh Allah, ilmu yang dituntut dari sudut syaraknya, bukan ilmu yang bukan ilmu syarak. Ilmu yang wajib kita belajar bermula dari kita mukallaf, ada akal, baligh, ilmu ni dulu wajib belajar, ya. Sebelum daripada umur baligh, umur 7 tahun, ya, sebagaimana Nabi perintahkan melaksanakan solat pada ketika umur 7 tahun, maka termasuk juga yang lain-lainnya, perkara-perkara yang wajib seperti menuntut ilmu yang dikaitkan dengan ilmu syarak, ataupun ilmu syar'i, juga wajib, ya, diajar pada ketika itu. Wajib diajar pada ketika itu oleh ibu bapa, sebagai persediaan bagi kanak-kanak itu untuk
memasuki umur baligh, ya. Bila dah masuk umur baligh, dia dah bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab yang wajib ke atas dia. Baik. Jadi ilmu yang pertama-tama, ilmu yang mula-mula yang wajib diajar kepada, yang boleh dipelajari dan wajib juga diajar, ilmu syarak ni. Ya, ilmu yang disyariatkan. Ilmu syariat, ilmu syarak sama makna, ya. Baik, nah. Dia kata ilmu syarak ni ada dua, ilmu yang dituntut dari sudut syarak ni. Ilmu yang datang, yang dituntut oleh syarak, dituntut oleh Allah dan Rasul. Terbahagi kepada dua, dia kata. Mana ilmu yang bukan ilmu syarak tak wajib, melainkan kalau ilmu tu melibatkan fardu kifayah, baru wajib, ya. Ilmu tu melibatkan fardu kifayah, fardu kifayah wajib di atas sebahagian daripada umat Islam. Baik, contoh dia apa? Contoh ilmu buat kek, itu ilmu tak wajib, ilmu buat kek tak wajib tu. Kalau tak makan kek pun tak mati, Baik, yang pertama dia kata, pertamanya ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Itu ilmu syarak yang pertama, ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Usuluddin makna usul agama. Usul maknanya pangkal, ya, ataupun akar, asas. Itu makna usul. Ilmu asas bagi agama, dan juga ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Yang ni yang pertama kita kena belajar, supaya mengesahkan akidah kita. Baik, apa makna ilmu tauhid atau ilmu usuluddin? Dia nak bagi kepada kita makna dari sudut bahasa dan juga istilah. Bermula makna ilmu tauhid itu pada lughah, yakni dari sudut bahasa Arab, iaitu al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Al-ilmu bi anna syai'a wahidun, artinya mengetahui dengan bahawasanya sesuatu itu asa ia. Tauhid ni makna mengesahkan. Tauhid makna mengesahkan. Dari sudut bahasa, ilmu tauhid tu suatu pengetahuan, satu ilmu, makna mengetahui sesuatu benda itu satu. Kita tahu satu benda itu satu, atau satu benda itu esa, dipanggil ilmu tauhid dari sudut bahasa Arab. Ada bahasa Arab dia membahaskan makna dari sudut bahasa. Baik, bermula maknanya pada syarak. Apa makna ilmu tauhid pada syarak? Jika ada ia dengan makna ini, jika ada ia dengan makna ini ilmu, dengan maksud ilmu ni, ya, fahuwa ilmun yubhathu fihi an ithbatil aqaidid diniyati al-muktasabati min adillatiha al-yaqiniyati. Artinya, maka iaitu ilmu yang dibicarakan padanya
daripada mengisbat akan beberapa aqaid yang bangsa agama yang diambilkan akan dia daripada dalil-dalilnya yang dibangsakan kepada yakin. Baik, ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, maknanya pada sudut syarak ni, makna ilmu usuluddin pada istilah syarak, jika melihat pada makna kalimah itu sendiri, makna ilmu itu sendiri, dia kata suatu ilmu yang dibicarakan di dalam ilmu tersebut, satu ilmu yang dibicarakan di dalam dia mengisbatkan akidah, menetapkan akidah. Akidah ni makna perkara yang kalau kita pegang, maka iman kita akan mantap, ya, iman kita akan kejap. Akidah ni perkara yang ada di dalam ilmu tauhid, ya, banyaklah akidah. Maksud dia kalau kita ada maklumat, kita belajar, kita faham isi kandungan yang dinamakan akidah ni, dia akan mengikat keimanan kita dengan Allah, mengukuhkan keimanan kita dengan Allah, menguatkan keimanan kita dengan Allah, menghilangkan rasa syak dan keraguan pada iman kita. Itu nama dia aqaid, akidah, ya. Aqaid ni maknanya simpulan iman, akidah simpulan, dan simpulan maknanya kita suatu benda yang diikat dengan kemah, ya, yang disimpulkan dengan kuat. Benda-benda ini dia akan menguatkan iman kita dan tak akan lucut iman daripada diri kita kalau kita reti setiap satu akidah ni, ya, yang dibangsa yang bangsa agama, yang diambil akan dia daripada beberapa dalilnya yang dibangsa kepada yakin. Jadi ilmu tauhid ini ilmu mengisbatkan, menetapkan akidah-akidah yang terkait dengan agama, ya, yang bersangkut paut dengan agama, yang ni agama Islam. Kemudian ambil daripada mana akidah ni? Diambil daripada dalil. Dalil ni bukti. Diambil pada dalil yang bukti yang yakin. Diambil pada dalil dan bukti yang dibangsakan kepada yakin, makna bukti yang peringkat dia tu meyakinkan. Kerana ilmu akidah ini kita perlu bukti. Bukti dia tidak boleh setakat zon ataupun setakat ada sangkaan yang kuat. Contohnya kita kata keyakinan kita hanya 50%. Tak boleh. Ataupun 90%, tak boleh. Dia mesti dalil dia tu daripada yang meyakinkan. Kerana akidah ni mesti ambil dalil yang yakin. Contoh, ya. Contoh dia,
salah satu akidah yang kita kena pegang adanya Allah. Adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk dalam akidah, kita percaya, kita yakin dan kita percaya bahawasanya ada Allah. Mana dalil dia ada Allah ini dibuktikan daripada dalil. Kita yakin kata ada Allah. Buktinya daripada dalil yang berbentuk yakin. Dalil yang berbentuk yakin. Bila ditanya apa bukti adanya Allah? Bukti adanya Allah baharunya alam ini. Itu bukti yang meyakinkan. Apa makna baharu? Baharu ni maknanya berubah alam ini. Apa bukti dia? Bukti dia alam ini, kita kata senang. Pasal apa alam ini menjadi bukti adanya Allah? Kerana alam ini baharu. Alam ini dia sifat dia baharu. Pasal apa pula baharu jadi bukti kata adanya Allah? Kerana baharu ini menunjukkan alam itu ada perubahan. Alam ni ada perubahan. Berubah pada mana? Sebelum ni tak ada alam ni. Kemudian ada. Siapa dia? Apa dia alam? Bumi ke langit, kita alam. Kullu ma siwallah. Setiap apa yang lain pada Allah dipanggil alam. Langit, bumi, matahari, bintang, manusia, binatang, itu semuanya namanya alam. Sebelum ada kita, ya, kemudian kita ada. Maka bila manusia ni dipanggil alam, maka manusia ini dia bersifat baharu, berubah daripada tiada kepada ada. Bila ada berubah keadaan dia daripada ada tiada, kemudian wujud kita. Maka sifat itu membuktikan adanya Tuhan yang menciptakan. Sifat itu membuktikan adanya Tuhan yang menciptakan kita. Dari tiada kepada ada. Sifat baharu kita sebagai bukti adanya Allah. Itu dalil dia yakin tak? Dalil dia yakin. Dalil yakin tak? Dalil yakin tak? Maka manusia memahami dalil ini bergantung kepada kemampuan akal dia masing-masing. Ada orang yang memahami secara mudah. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh dia Al-Imam Asmu'i. Satu hari dia bertemu dengan seorang Arab Badawi di pertengahan jalan di padang pasir. Jumpa, lepas itu dalam satu dialog dia dengan Arab Badawi ini, maka dia tanya kepada Arab Badawi, apakah bukti adanya Allah? Dia kata buktinya adanya Allah kita lah, alam ini ya. Kan? Unta yang kamu naik dan sebagainya, kuda yang kamu naik itu bukti ada Allah. Kita ni, dia kata cuba lihat pada najis unta yang ada di tengah jalan tu. Dia buat bandingan najis unta yang ada di tengah jalan tu. Arab Badawi ni buat bandingan. Cuba lihat najis unta yang ada di tengah jalan.
Percaya tak kalau saya kata di sini ada unta lalu di kawasan ini? Dia kata percaya. Apa buktinya? Buktinya najis tu, menunjukkan adanya unta. Kalau saya kata unta ni tak pernah lalu di jalan ini, boleh diterima ada akal? Dia kata tak boleh terima. Sebab apa? Sebab bukti ada di situ, najis unta tu. Mudah tak? Itu orang yang nak memahami paling mudah. Manusia, kita boleh kita ada begini. Jangan tengok alam yang tinggi, jangan tengok langit bumi, payah tengok diri kita. Orang tua dulu kata baharu alam ini, adanya Allah tu baharu alam ini. Duk mengaji ayat tu boleh tak? Baharu alam kan? Baharu alam datang apa tu? Ada orang memperlekehkan ilmu tauhid. Memanglah itu dalil paling ringkas, cukup dah untuk mengesahkan akidah kita. Dalil itu cukup dah nak bagi lepas dosa kita kan? Cukup dah dalil tu. Tetapi kalau kita mendalami lagi dalil baharu alam, pasal apa tak bubuh hal lain? Alam ni, contoh kita ni dipanggil alam, bumi dipanggil alam, langit dipanggil alam. Alam ni mana setiap perkara yang bukan Allah alam. Senang ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, Tuhan bagi kita ya? Tuhan langit, Tuhan bumi. Dalam banyak-banyak dipilih baharu itulah. Apa makna baharu? Baharu makna dia berubah. Baharu maknanya dia berubah daripada tiada kepada ada. Dia berubah daripada tiada kepada ada. Berubah kalau daripada ada kepada ada, dengan makna kita ubah bentuk tu tak ada masalah, senang. Ini kita nak buktikan dengan cara fikir level tinggi sikit, bukan level Arab Badawi tadi ni. Kalau kita tak boleh fikir cara level Arab Badawi itu senang semua. Apa bukti? Diri kita. Apa bukti ada Allah Ta'ala? Kita bukti ada Allah. Buktikan lagi, tengok najis unta, dia kata. Kalau orang Melayu sini tengok taik lembu kan? Tengok taik lembu. Contoh lagi, contoh mudah sekali duduk di kampung ni, pokok apa, anak muktan kita tiba-tiba tinggal tunggui. Anak muktan, anak sekolah kan? Tahu pokok muktan, anak sekolah. Kemarin baru tanam je, tengok hari tinggal tunggui. Kemudian kita nak cari bukti siapa dia yang makan. Orang tak makan. Kemungkinan ada, mungkin orang pipuk kerat, boleh jadi juga. Kemungkinan manusia kerat, dia khianat. Pokok muktan kita tu, anak-anak muktan ni kan, dogoi tinggal tunggui. Kita cari bukti kan? 2-3 pokok ni habis. Mungkin manusia khianat, mungkin benda lain. Cari bukti. Pergi tengok nampak macam kacang 4-5 dalam 10 biji 20 biji kacang hitam tu kan. Bila perhati tengok, oh taik kambing. Dekat tu dia makan dia berak tu kan. Jadi apa keputusan akal berdasarkan kepada tu ya? Pergi tengok pokok tu lagi, ada lagi taik kambing. Pokok ketiga pun ada taik kambing. Jadi bukti apa? Yang makan pokok anak muktan kita tu,
Bukan orang lah. Kan? Mungkin rimau makan. Mungkin ulang makan. Tetapi kita tengok taik kambing tu ada tu. Bukti dia ada. Bukti dia kambing yang makan. Bukti dia kambing makan. Kalau kita kata kucing makan, ataupun kita kata mungkin lembu makan, ataupun mungkin juga kijang makan, pelanduk, atau mungkin juga rusa, kita tak boleh terima. Akal kita tak boleh terima. Pasal apa? Pasal yang bukti yang kuatnya kambing makan. Mana dia? Najis dia ada di situ. Boleh terima tak? Kita kata pokok kita tu dia tak ada siapa makan. Boleh terima tak? Dia akan hilang sendiri. Daun dia, ranting dia, tinggal tunggu dia. Boleh terima tak? Tanpa ada siapa-siapa, ada mana-mana binatang makan. Boleh tak terima? Tak boleh terima. Ini akal lah. Kita nak buktikan ada satu benda tu, kena ada dia punya hujah dia. Hujah yang yakin. Jadi ilmu tauhid, Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala ada qudrah, kena ada bukti. Bukti dia apa? Kita. Adanya kita, berubahnya kita daripada asalnya kosong kepada ada. Kosong ni mana tuan-tuan? Kosong ni dia tak ada bahan apa-apa sebelumnya. Kalau ada bahan tak kisah, senang aja. Rumah kita kayu di hutan. Ni siapa buat rumah ni? Rumah ni tak buat, abang. Bang, rumah ni tak buat, abang. Rumah ni cuma pi ambil kayu di hutan, pi kerat, belah bagi elok, buat tiang, buat papan semua, dia ubah bagi jadi rumah. Dia tak buat. Betul tak? Dia kata saya buat rumah, tak buat. Saya ubah kayu bagi jadi rumah. Kalau semua orang bercakap macam tu, esok bila kita sebut buat tu, baru dia betul-betul faham. Mencipta kan. Mencipta lah. Ada tentu bahasa saja. Okey lah, tak apa. Mencipta. Cipta ni tuan-tuan daripada tiada sebarang bahan dan alat. Kita ni bahan apa dia buat? Buat daripada apa? Kita dibuat daripada apa? Bahan dia. Ya? Buat pada tanah. Kalau tanah, tang mana tanah tu? Kan? Nabi Adam buat pada tanah. Permulaan dia daripada tanah. Ya? Tak apalah. Okey, kita tak apa. Betul roh kita. Buat pada apa? Roh. Manusia, roh dan jasad. Roh kita buat pada mana? Bumi kita duduk ni buat pada apa? Dia ada bahan dia, mesti ada bahan mentah dia. Tak. Dia timbul. Dia dicipta daripada kosong kepada wujud, kepada ada. Berubah tu daripada kosong kepada ada tu. Tu satu keajaiban yang tiada tandingan dia. Sebab manusia duk cari ni, kita ni, dunia kita ni buat bahan pun tak ada. Sehingga dia tercengang segala pengkaji-pengkaji. Membuktikan kata alam kita ini sebagai bukti yang terbesar adanya Tuhan yang menciptakan dia. Bagaimana diri kita, alam ini teratur dengan baik, tiba-tiba tiada pencipta. Sebagaimana kita tak percaya, ya, adanya
Contohnya perumpamaan Melayu kata kan, kita tak percaya pokok bergoyang tanpa angin. Tu kan? Kita dah buat perumpamaan takkan takkan bergoyang pokok kalau tiadanya angin, kan? Boleh percaya tak? Itu akidah tu yang orang Melayu kita buat satu perumpamaan tu. Itu akidah tu. Itu sebenarnya ada unsur akidah. Pokok tak akan bergerak kalau tak ada angin. Contoh satu lagi lah. Kita sesat lautan. Semua apa tak ada, tapi kita tahu cara nak nak minta bantuan. Kan? Kita sesat lautan. Satu cara nak minta bantuan, kita buat apa? Kita bakar lah kayu-kayu oput semua tu. Tujuan apa? Bakar lah. Nah, bagi ada apa? Asap. Orang duk cari kita banyak hari lah. Kita membakar. Bila bakar, pasukan penyelamat ni dia naik helikopter, dia tengok, ada di situ tu ada asap. Baik, apa yang dia faham? Ada asap, pergi ke dia, kan? Kalau orang tak ada akidah, dia kata ada asap, tak ada apa, pergi ke dia, kan? Tapi kalau orang yang ada akidah, kan, ada asap menunjukkan ada apa di bawah. Bukan kabus tak, asap api tu. Ada asap, apa bukti dia? Asap tu bukti dia bagi apa? Payah ni fikir tak lepas. Benda mudah ya. Kita duduk dalam rumah, kan? Tiba-tiba bau hangit, bau asap main mana ni, kan? Masuk berkepui dalam rumah. Kita kata apa? Ada orang. Nah, kita duduk rumah, tiba-tiba masuk asap, kan? Kita automatik dalam hati kita kata apa? Orang kata apa? Automatik kata apa? Ada orang bakar sampah, betul tak? Kena fikir tak? Dah kena fikir tak? Ni apa dia? Asap ni benda apa? Nak kena cari bukti, tak ada. Terus fikir orang bakar sampah, kan? Ada asap, kita tahu dah ada api bakar. Jadi bila pasukan penyelamat tu dia tengok ada asap, dia buat kesimpulan apa? Dia nak cari. Dia buat kesimpulan apa? Dia kata di bawah dalam hutan tiba-tiba ada asap ni. Dia buat kesimpulan di bawah tu ada pokok yang terbakar ataupun apalah, ada orang bakar. Boleh tak? Boleh terima akal tak? Asap ada, tak ada orang, tak ada api. Asap ada, tak ada dibakar apa-apa. Boleh terima? Tak. Asap ada, kita pergi cari merata, tiba-tiba asap tu keluar ke tanah, tak terbakar. Contoh ni kayu, asap keluar, kita bau terbakar, tapi api tak ada. Boleh terima tak? Akal boleh terima tak? Alah. Tuan ni simple kan ni. Kalau tak faham ni, payah ni, tak erti bab akidah. Ini paling senang. Ini paling simple ni. Ini orang panggil apa? Cara pemikiran yang paling simple sekali. Hati tu tak faham. Saya cerita asap pula, kan? Tadi Najib Huntar tadi tak faham kan? Tik kambing tak faham juga, cerita asap pula. Asap nak main mana kalau tak ada api? Betul tak? Maknanya orang pasukan penyelamat tu tahu dah
Dalam hutan ni ada orang yang bakar kayu tu bagi sehingga terbakar mengeluarkan asap. Tak boleh terima tiba-tiba dalam hutan tebal ni ada asap. Orang asli tak ada itu. Kurang-kurang dia akan fikir ada orang. Dia turun tengok, oh ada semua orang sesat, kami bakar lah. Kan? Boleh tak terima pada akal kita asap ada, tak ada api yang dibakar di bawah, tak ada api yang membakar sesuatu? Boleh terima tak? Asap tu bukti terbesar kata adanya api. Betul? Sama dengan kita. Itu nama dia akidah. Nama dia akidah. Kita ni bukti terbesar adanya Allah. Kita ni manusia ni bukti terbesar adanya Allah. Baharu kita tu, ya, membuktikan adanya Allah Ta'ala. Bila dikaji pada baharunya kita berubah daripada tiada kepada ada. Dan sentiasa berubah kita. Sentiasa berubah. Bukti kata Allah Ta'ala cipta kita. Allah Ta'ala ada kudrah menciptakan kita. Kita ni. Dan bukti mengekalkan adanya kita. Sehingga sampai satu waktu kita mati. Kita juga. Berat tak tuan? Saya nak tanya, berat tak? Siapa kata berat yang ni? Angkat tangan. Tadi di kelas saya akan suruh angkat tangan. Siapa rasa berat ni? Rasa otak tak boleh fikir? Angkat tangan. Senang kan? Senang okey ya? Kalau dalam kelas saya suruh angkat tangan ni, budak-budak ni susah ke tak susah? Angkat. Nak tahu. Kalau dia tak mau angkat pula, saya tanya susah tak ni? Dia tak mau angkat kan? Dia kata siapa yang kata ilmu ni susah, tak, jangan angkat tangan. Siapa yang kata ilmu ni susah, jangan angkat tangan. Pakai angkat semua. Betul tak? Dah kita suruh angkat tangan tak mau. Lepas tu kita suruh tanya pula, kan? Siapa yang rasa susah ilmu ni, jangan angkat tangan. Nak tahu siapa dia yang tak faham? Okey tak? Okey. Jadi itu dia panggil bukti yang meyakinkan. Bukti yang meyakinkan. Tak payah peralih kan? Peralih tu ya. Kalau nak peralih lagi korek dalam badan kita, tengok apa dia punya sistem dia, yang tu lagi dahsyat. Ya, yang tu lagi dahsyat. Orang yang mengkaji tubuh badan manusia tu lebih kenal Tuhan. Tapi dia tak kenal tu. Dia tak mau ni. Tak mau buka untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu nama dia ilmu tauhid. Kita nak membuktikan adanya Allah, ada dalil dia. Ada bukti dia. Secara umum dia, alam ini bukti adanya Allah. Berubahnya alam ini bukti adanya Allah. Baharu alam ini bukti adanya Allah. Kerana kita tengok bagaimana teraturnya alam. Teraturnya diri kita sendiri, teraturnya alam ini, yang membuktikan ada Tuhan yang mentadbir dan mengatur. Maka akal kita tak boleh terima sama sekali sekiranya alam ini teratur dengan sendiri tanpa ada yang mengatur. Sebagaimana kita tak boleh terima ya, adanya asap tanpa adanya api. Boleh? Ya. Baik, dan jika ada ia dengan lain daripada makna ini ilmu. Makna ilmu tauhid pada syarak ya, tapi selain daripada makna yang sebut di atas ya. Selain daripada makna
makna dari sudut apa tadi, lughah tadi kan, bi anna syai'a wahidun. Maknanya dia nak ta'rifkan ilmu tauhid ni dengan dua cara. Yang pertama, dia ta'rifkan ilmu tauhid tu dengan makna ini ilmu, dengan makna ilmu. Satu lagi dia ta'rifkan makna yang lain daripada ini ilmu, lain daripada ilmu ni. Baik, tarikh yang kedua dia kata fahuwa ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Artinya zatan wa sifatan wa af'alan. Artinya maka iaitu menunggal akan Tuhan yang disembah akan dia dengan berbuat ibadah kepadanya, serta mengiktikad ia akan keesaan pada zat dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Baik, takrifan yang kedua dia kata makna dia ifradul ma'budi bil ibadati, menunggalkan, yang ini mengesahkan Tuhan. Menunggal ni makna mengesahkan Tuhan yang disembah dengan berbuat ibadat kepadanya. Kita nak menunggalkan, mengesahkan Tuhan yang kita sembah ni dengan cara apa? Dengan kita berbuat ibadat kepadanya semata-mata, serta kita i'tiqad keesaan zat Allah. Zat Allah Ta'ala tidak berbilang, keesaan segala sifat-sifat Allah, maksudnya sifat ma'ani Allah, ya, dan juga keesaan perbuatan Allah. Maknanya tidak ada di sana perbuatan yang dapat memberi bekas selain Allah. Ini i'tiqad yang kita kena ada nah. Tak ada sesuatu yang boleh memberi bekas. Mana tidak ada yang menyembuh melainkan Allah. Tidak ada yang menyembuh melainkan Allah. Itu i'tiqad kita pada perbuatan. Ubat yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu hanya sebab. Sebabnya kita masukkan ubat dalam mulut, secara adat Allah Ta'ala jadikan ubat itu sebab bagi menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Waja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan bagi tiap sesuatu itu sebab. Tetapi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang berkuasa, yakni yang memberi bekas pada sesuatu. Dialah yang menyembuhkan. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Tapi Allah jadikan secara adat, ya, sebab itu bersama dengan berada bersama ketika Allah Ta'ala mematikan, menghidupkan. Allah jadi sebab tali gantung tu. Kita kata mana boleh tali gantung mesti mati punya. Yang bagi mati tali gantung ke Allah, dia kata tali gantung. Kafir dia, keluar pada agama Islam. Tapi saya tengok hari-hari tak pernah lagi orang tak mati. Allah Ta'ala jadikan itu adat. Adat ni bila dia berulang, seperti api yang menghanguskan sesuatu. Adat. Dia menjadi jarang berlaku mencarikan adat, jarang. Sehingga orang akan mempercayai tali gantung itulah yang mematikan. Sebab tu akidah dia suruh beza, ya. Kepercayaan kita bukan sebab itulah yang sebab-sebab yang berlaku di alam ni, ubat, tali gantung, api, ya, yang menghanguskan kertas tu. Bukan itu yang menghanguskan. Itu semua dia panggil sebab yang ada bersama ketika Allah Ta'ala mematikan, ketika Allah Ta'ala menghanguskan, ketika Allah Ta'ala menghidupkan. Dia ada bersama. Sehingga menjadi ujian bagi orang yang tidak beriman. Dia akan menganggap sebab itulah
yang membinasakan. Sebab itulah yang memberi manfaat. Ubatlah yang menyembuhkan. Tetapi apabila dia cuba dengan berbagai cara tak boleh juga, akhirnya dia membunuh diri kerana dia tak ada tempat Tuhan yang dia pegang. Dia bunuh diri. Dia tak boleh terima ni, tak boleh terima. Selalu dia buat jadi, ni tak jadi. Bila buat tak jadi, dia tak boleh terima. Dia tak ada Tuhan. Dia tak ada Tuhan. Waktu orang bunuh diri ni, dia putus asa daripada rahmat Allah. Bunuh diri ni sifat orang kafir. Sifat orang yang tidak mempercayai ketuhanan. Kerana dia tidak ada tempat bergantungan. Dia kira dia buat mesti jadi, dia Tuhan. Dia menganggap dia Tuhan. Bila buat tak jadi, dia tak boleh terima, akhirnya dia membunuh diri dia. Betul kan? Baik, itu satu makna. Kita mengesahkan dengan beribadah serta i'tiqad, zat, sifat dan perbuatan Allah Ta'ala itu esa. Dan kata qil, dia kata bermula maknanya ilmu tauhid pada syarak itsbatu zatin ghairi musyabbahati ghairi mushbihatin lidzawati wala mu'attilatin 'anis sifati. Baik, itsbatu zati ghairi mushbihatin lidzawati wala mu'attilatin 'anis sifati. Artinya iaitu mengisbatkan, yakni menetapkan zat yang tiada menyerupa ia bagi segala zat dan tiada sunyi ia daripada segala sifat. Satu lagi makna ilmu tauhid pada syarak, kita isbatkan, kita tetapkan zat yang tidak menyerupai bagi segala zat yang ada. Zat ni maknanya bukan zat makanan, tuan-tuan. Bukan zat makanan tu orang panggil zat juga. Zat pemakanan, mineral dia begini, dia punya magnesium dia banyak ni gini. Itu zat tu bukan zat tu kita nak. Ini istilah ulama ilmu tauhid. Zat bermakna sesuatu yang berdiri dengan sendiri dia. Maksudnya sesuatu yang boleh bawa diri dia sendiri, yang dia tidak tumpang pada orang lain. Contoh dia, zat ni macam kita ni panggil zat, cawan ni panggil zat, kita ni dipanggil zat. Sama ada bertubuh ataupun tak bertubuh, tak kira lah. Secara umumnya zat tu suatu yang boleh, yang pada dia ada sifat akan duduk pada dia. Contoh, saya bagi mudah contoh lah, aku tak faham lagi. Macam kertas ni dipanggil zat. Warna yang ada pada kertas ni nama dia sifat. Warna putih tu dan warna dakwat yang hitam tu yang duduk pada kertas ni, tu nama dia sifat. Nama dia sifat. Kalau tuan-tuan tengok dalam ilmu sains yang paling maju di hari ini, aku tak percaya lah saya abang ni, dalam dunia ni memang benar ada dua saja. Dia ada dua unsur. Satu unsur yang macam kita juga dipanggil zat, satu unsur lagi sifat yang bergantung pada zat. Ini ilmu sains yang termaju dalam dunia yang diperjumpa lah setakat ni. Kaji mendalam mengguna bahan alat yang lebih ni lagi, betul rupanya ada jenis unsur dalam dunia dia tidak boleh bersendirian, dia kena tumpang pada satu benda lain. Yang panggil, dia tak panggil atom dah, tuan-tuan lah ni. Atom tu zaman dulu punya. Kan kita belajar sekolah dulu tu, atom tu dah tak relevan dah. Tak ada dah atom lah ni. Itu bukan benda paling kecil lah. Sains dah maju dah lah ni. Dia berkaji lebih mendalam, akhir dia berjumpa apa hak kita kata Islam kita simple lah.
Ada zat dan ada sifat. Tapi dia buah nama lain lah. Faham tak? Jadi kita mengesahkan zat Allah Ta'ala, menyabitkan zat Allah tidak menyerupai dengan segala zat, yang ni zat makhluk. Zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Zat ni mana benda yang boleh membawa diri dia sendiri, dia tak tumpang pada benda lain, dan juga tidak kosong daripada sifat. Zat yang tidak dikosongkan daripada segala sifat. Zat itu dia mempunyai sifat yang ada pada dia, zat yang ada sifat pada dia. Itu ilmu tauhid. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita menetapkan Allah Ta'ala tidak serupa dengan baharu, dengan zat yang baharu ni. Dan Allah Ta'ala ni nak tolak apa? Nak tolak puak-puak yang menyerupakan Allah dengan baharu, seperti Nasara, seperti Yahudi, seperti musyrikin yang menyembah berhala, dan juga seperti golongan-golongan yang menyerupakan Allah Ta'ala tu seperti makhluk. Allah Ta'ala ada tangan, ada kepala, ada kaki, kerana dia berpandukan kepada zahir ayat Al-Quran. Kau nak berhenti dah tuan-tuan? Berat sikit kan? Nak teruskan lagi? Rasa berat kan? Ilmu tauhid ni dia kira nak pi ya. Dalam mengaji tauhid, tuan-tuan, tauhid ni nak mengesahkan iman kita. Kan? Kalau rasa berat, kata berat mengaji dia. Kalau berat tu berat lah, maknanya kita punya iman yang masalah. Kan? Saya mengaji senang ya, ada saya mengaji kat ada ustaz tu senang, simple tauhid. Ustaz mengajar apa tauhid ni payah kan? Pula dah, empa pergi mengaji ilmu kemahiran dulu, ilmu dunia ni kan, yang tinggi-tinggi, yang memeningkan kepala boleh. Pasal mata-mata kita nak cari kehidupan dalam dunia tak apa. Yang ni susah sikit, takkan tak boleh kot nak menyelamatkan kita daripada api neraka. Betul tak tuan? Ilmu punya payah hak dunia kita belajar bertahun-tahun kan. Mata kita nak cari kehidupan dalam dunia, nak cari duit, nak ada kemahiran, nak kerja. Betul tak? Ilmu tauhid kita kata payah pasal kita tak boleh duit. Kalau boleh duit, boleh kerja kan, tak apa. Dia tak mau. Tapi kita ilmu tauhid ni nak menyelamatkan kita di hari akhirat. Kita tak mau belajar kan. Dia bukan masalah tu tak tuan-tuan. Bukan masalah tu. Dia sudut pandangan kita, cara pemikiran kita. Jadi ilmu tauhid ini yang pertama, kita menyabitkan, kita menetapkan zat Allah Ta'ala tak seperti yang baru. Dalam tu akan dibahaskan supaya kita tak menyerupakan seperti golongan Nasara kan. Dalam surah Al-Ikhlas tu menggambarkan akidah tauhid kita kan, surah Al-Ikhlas. Dan juga tidak mengosongkan Allah Ta'ala tu daripada sebarang sifat, seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah lah dulu lah, mazhab Mu'tazilah ni dia mengosongkan daripada sifat. Dia kata Allah Ta'ala dia tak ada lah sifat kudrat, iradat apa semua, kerana Allah Ta'ala tu dia berkuasa dengan zat dia sendiri. Dia tak perlu pada sifat-sifat dah. Sedangkan Quran jelas menyebutkan sifat-sifat Allah. Jadi kita bukan seperti akidah Mu'tazilah. Baik. Kemudian dia kata bermula tempat yang dihantar akan ilmu ini, iaitu zat Allah Ta'ala dan zat segala rasulnya, daripada sekira-kira barang yang wajib ia, dan barang yang mustahil ia, dan barang yang harus. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Kita berhenti di sini insya-Allah. Semoga memberi manfaat pengisian kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan dapat
menambahkan pengetahuan kita tentang agama kita sendiri dan dapat memperkukuhkan keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat redha dan rahmat Allah di hari akhirat kelak insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin وفقهنا في الدين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.